أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك آمين اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا اللهم يا حليم خلقنا بخلق الحلم يا عليم حققنا بحقائق العلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر رب أتمم بالخير أما بعد anak-anak guru-guru SMK Badin, ustaz-ustazah dan juga anak-anak SMK Badin yang dirahmati Allah sekalian, bertemu lagi kita dalam siri kupasan hadis 40 Al-Imam An-Nawawi, dan kini kita akan mengupas hadis yang ketiga daripada hadis 40 Al-Imam An-Nawawi. Jadi kita baca dulu teks hadisnya insya-Allah. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa sawmi ramadana rawahu al-Bukhari wa Muslim. Artinya daripada Sayyidina Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibina di atas 5 rukun. Bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan bahawa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya. Mendirikan salat, menunaikan zakat, mengerjakan haji di Baitullah dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Anak-anak dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kali ini kita diperkenalkan oleh Imam Al-Bukhari dengan hadis yang ketiga yang disebut oleh para ulama sebagai hadis rukun-rukun Islam. Hadis rukun-rukun Islam. Hadis ini pula diriwayatkan oleh anak kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang mana merupakan periwayat kepada hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Hadis ketiga ni diriwayatkan oleh anak kepada Sayyidina Umar yang dikenali sebagai Ibnu Umar ataupun Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dekat dalam teks hadis ini nama Abdullah bin Umar itu disebutkan sebagai Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Pertama, nama bagi periwayat ini adalah Abdullah bin Umar. Itu nama betul dia lah, Abdullah bin Umar itu nama dia. Jadi Abu Abdurrahman itu bukan nama asal dia lah, bukan nama asal kepada beliau. Abu Abdurrahman tu kalau dalam istilah bahasa Arab dipanggil sebagai kunyah. Kunyah ni sejenis gelaran lah. Gelaran yang digunakan oleh orang-orang Arab terhadap seseorang. Jadi orang Arab ni dia suka juga menggelar-gelarkan nama seseorang.
Dan gelaran-gelaran ini bukan satu perkara yang semestinya negatif, maknanya menggelarkan dengan perkara yang buruk, tak baik, tak semestinya. Orang Arab dia ada gelaran-gelaran dan ini budaya mereka dan ia adalah perkara yang bagus, perkara yang dibanggakan dalam masyarakat Arab. Ya, jadi orang Arab dia ada gelaran menggunakan perkataan abu. Kalau apa? Kalau anak, kalau ibu seorang perempuan dia akan guna gelaran ummu. Ya, jadi Sayyidina Abdullah bin Umar ni dia punya gelaran kunyah dia adalah Abu Abdurrahman. Itu gelaran dia. Contoh yang lain, contoh macam Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau punya gelaran Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Itu kunyah lah tu. Itu adalah gelaran yang dibanggakan oleh orang Arab. Jadi kalau kita berkawan dengan orang Arab, kita panggil dia dengan panggilan abu apa, ummu apa begitu kan. Itu akan menimbulkan perasaan mesra antara dia dengan kita. Jadi kalau macam nak membodik Pak Arab, nak membodik orang Arab, nak adalah mengampu Arab kan. Jadi gunakan itulah panggilan gitu. Jangan panggil nama dia terus, jangan panggil Muhammad, jangan panggil begitu. Kita panggil nama Abu apa kan. Contoh Muhammad tu dia ada anak nama Hisham contoh nama anak dia nama Hisham. Jadi kita panggil kawan kita Muhammad tu dengan nama Abu Hisham. Oh dia layan kita dengan sangat baik. Kalau dia tu ada kedai, kita dapat free hari-hari barang dari kedai dia. Sebab apa? Sebab kita tahu untuk melayani orang Arab tu dengan budaya yang dia suka kan. Jadi ini gelaran yang menggunakan Abu Ummu, orang Arab suka. Nabi Muhammad SAW sendiri pun ada gelaran macam ni. Nabi Muhammad kan nama Nabi SAW Muhammad bin Abdullah, betul? Tapi Nabi SAW digelar dengan gelaran Abu Qasim. Abu Qasim. Jadi satu panggilan penghormatan untuk Nabi SAW dipanggil Abu Qasim. Abu Qasim kalau ikut terjemahannya bapa kepada Qasim. Kebetulan Nabi Muhammad ada anak nama Qasim, anak sulung Nabi namanya Qasim. Jadi Nabi dipanggil Abu Qasim kan. Ini budaya Arab. Kita Malaysia ni adalah juga kadang-kadang kita pakai macam satu orang pak cik ini nama dia tu Abdul Razak contoh. Tapi dia ada anak nama anak dia nama Kamal. Anak dia nama Kamal. Nama pakcik tu Abdul Razak. Tapi sebab dia ada anak nama Kamal, kita panggil dia bapak si Kamal. Bapak Kamal gitu kan. Gitu. Tapi kita tak adalah macam panggilan tu memberi maksud macam hormat ke apa kan, tidaklah sangat kan. Dia panggilan je lah. Tapi orang Arab dia satu penghormatan, satu perkara yang sangat dihargai lah kalau memanggil dengan nama begini. Jadi di sini Imam An-Nawawi mendatangkan gelaran Sayyidina Abdullah bin Umar iaitu Abu Abdurrahman. Boleh faham ya? Jadi nama beliau Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Jadi itu berkenaan Abu Abdurrahman. Kemudian nama beliau ni Abdullah bin Umar. Pada zaman Nabi SAW ada 4 orang budak yang bernama Abdullah. Zaman Nabi SAW ni ada 4 orang kanak-kanak yang dinamakan dengan nama Abdullah dan mereka sangat terkenal. Sangat terkenal pada zaman itu. Yang pertama adalah Abdullah bin Umar. Yang kedua Abdullah bin Zubair. Yang ketiga Abdullah bin Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abdullah bin Abbas. Jadi 4 orang ya. Abdullah bin Umar yang periwayat hadis kita ni, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Zubair. 4 orang kan. Mereka dipanggil sebagai Abdullah yang 4 orang Abdullah itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Umar ini
terkenal sangat suka meniru perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kecintaan beliau dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sang terkenal beliau ni suka sangat tiru apa saja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Sampai kadang-kadang cara dia meniru tu luar biasa sangat. Ya, pernah satu ketika Sayyidina Abdullah bin Umar, ini waktunya Sayyidina Abdullah bin Umar ni waktu hidup dengan Nabi tu dia masih kecil lagi, masih kanak-kanak lagi. Ya, yang paling tua daripada 4 orang Abdullah tadi itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Dia ni. Dia sempat masuk ikut dalam peperangan lagi. Tapi kalau Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas ni, mereka ni kanak-kanak pada zaman Nabi SAW. Baik. Jadi Abdullah bin Umar dia hidup dengan Nabi, dia nampak perbuatan Nabi semasa dia kanak-kanak. Jadi bila dia dah dewasa, Nabi SAW dah wafat lah. Nabi SAW dah wafat. Jadi satu ketika Sayyidina Abdullah bin Umar ni, waktu dia dah dewasa, dia berjalan-jalan di satu tempat, tiba-tiba sampai satu tempat tu tak ada apa pun di tempat tu, tiba-tiba dia nampak macam nak tergelincir. Macam nak tergelincir, macam nak jatuh, dan orang semua pun tolong dia, takut dia jatuh betul. Lepas tu dia berjalan macam biasa balik. Jalan macam biasa balik. Tadi macam nak tergelincir, tiba-tiba okey balik. Lalu orang tanya, "Tuan, kenapa tadi di situ macam tak ada air, tak ada basah apa pun? Kenapa nampak tuan macam nak terjatuh, macam nak tergelincir tadi?" Lalu kata Sayyidina Abdullah bin Umar, dulu baginda Nabi SAW pernah juga limpas, pernah juga melalui kawasan ini. Dan waktu itu Nabi SAW hampir-hampir jatuh dekat kawasan sini. Dan aku meniru perbuatan Nabi SAW yang hampir-hampir jatuh kawasan ini. Sampai tahap tu, tiru Nabi SAW. Pernah satu ketika yang lain, Sayyidina Abdullah diriwayatkan, beliau limpah di satu kawasan dan tiba-tiba dia tunduk, berjalan tegak mula-mula, sampai satu kawasan dia berjalan tunduk. Lepas tu dia tegak balik. Orang kata, Sayyidina Abdullah bin Umar, ada apa tiba-tiba tunduk tu? Kan? Tempat tu lapang, tak ada apa masalah. Tiba-tiba tunduk. Lalu dia kata, dulu baginda Nabi SAW masih hidup, Nabi pernah limpas kawasan ini juga. Dan di sini ada satu pokok yang dia punya dahan dia tu menghalang orang kalau naik unta, naik kuda ke, orang yang naik unta kuda ni dia akan terlindung, terhalang oleh, dia kena tunduk sikit. Dan Nabi SAW waktu tu tunduk untuk mengelak daripada terkena dengan pohon kayu tu lah. Dan aku pun tunduk, saya ikut perbuatan Nabi, limpas kawasan ni tunduk. Masya Allah, ini apa ni? Ini adalah bentuk kecintaan, bentuk kasih sayang seorang sahabat kepada Rasulullah SAW, pengikut kepada Nabi SAW. Dan memang kita pun apabila kita mencintai, apabila kita menghormati, menyayangi seseorang, banyak perbuatan-perbuatan orang tu yang akan kita tiru, sama ada kita sedar ataupun kita tidak sedar. Ada orang yang sayang, cinta, minat kepada seseorang artis. Jadi semua gaya artis tu dia tiru. Gaya pakaiannya, gaya rambutnya, gaya bercakapnya, apa-apa yang artis tu minat, dia pun minat juga dia tiru. Itu kebiasaan budaya manusia. Tapi untunglah Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau meniru Nabi SAW. Beliau meniru perbuatan yang dilakukan oleh kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala baginda Nabi SAW. Dan adakah kita kena macam tu? Tidaklah. Para ulama kata kita sebagai umat Islam tak semestinya tiru sampai sebiji semua yang Nabi buat. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar ni dianggap satu perkara yang agak berlebihan lah, kan? Sampai nak tiru macam nak jatuh, tak tiru sampai tunduk, itu macam agak berlebihan lah, kan? Ulama kata tak seperti gitu. Tapi kalau ada orang yang buat begitu, itu pilihan dia lah. Itu tak boleh kita kritik lah. Cuma agama tak suruh sampai begitu. Ini satu kisah yang kita dapat ambil daripada Sayyidina Abdullah bin Umar yang begitu cintakan Nabi SAW sampai tahap demikian. Baik. Apa riwayat hadisnya? Qala, katanya, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku walaupun aku hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masa aku muda, masa aku kecil,
tapi aku banyak mendengar ucapan Nabi SAW, dan di antara perkara yang aku dengar dan aku ingat yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah ucapan ini, iaitu Nabi pernah bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibina di atas 5 rukun. Nabi SAW nak menggambarkan apa itu Islam. Nabi nak mengajarkan kepada umat, kepada masyarakat, pengikut agama Islam ni, penganut agama Islam ni, tentang apakah Islam, apakah agama yang kamu anuti ni. Nabi nak ajarkan. Dan Nabi SAW seorang guru yang sangat hebat, seorang guru yang sangat pandai mendidik dan mengajar. Tak adalah yang paling pandai mengajar dan mendidik ni kecuali baginda Nabi SAW. Tengok, Nabi nak menyampaikan perkara yang abstrak, perkara yang ialah Islam, satu perkara yang Islam, benda yang kita bukan solid, bukan benda yang fizikal. Islam ni bukan benda yang fizikal, boleh dipegang tak. Tapi macam mana nak fahamkan satu konsep Islam tu apa? Nabi SAW menerangkan dengan memberi perbandingan, memberi perumpamaan, memberi contoh. Nabi kata Islam itu dibina atas 5 rukun. Nabi kata. Maknanya Nabi SAW mengumpamakan Islam ini macam sebuah rumah, macam sebuah bangunan. Supaya mudah kita nak faham. Islam ini, kalau kamu nak faham, dia macam sebuah bangunan lah. Dia macam sebuah bangunan lah. Dan bangunan itu ada 5 rukun, ada 5 sendi, ataupun bahasa sekarang kita kata 5 tiang. Ada 5 perkara penting yang mendirikan bangunan itu. Kita kata tiang lah, mudah cerita. Islam itu ada 5 perkara yang sangat penting dalam Islam itu, yang dianggap macam tiang kepada bangunan itu. Kalau tak ada 5 perkara tu, tak jadilah bangunan itu, runtuhlah bangunan itu, rosaklah bangunan itu, tak sempurnalah bangunan itu. Itulah disebutkan Islam ini berdiri di atas 5 rukun. 5 perkara ni seperti 5 perkara ini sangat penting, seperti pentingnya tiang kepada sebuah bangunan. Dan apakah 5 perkara itu? Apakah 5 perkara itu? Perkara itu adalah rukun-rukun Islam yang kita hafal selama ni lah, yang bahkan 5 perkara ini dah senaraikan pun dalam hadis yang kedua, iaitu rukun pertama adalah mengucap 2 kalimah syahadah. Rukun yang kedua, salat 5 waktu. Rukun yang ketiga, menunaikan zakat. Rukun yang keempat, berpuasa. Rukun yang kelima, menunaikan haji. Itu yang kita faham, dan itulah juga yang disebut dalam hadis ini juga, ya. InsyaAllah kita pergi perlahan-lahan. Apabila disebut ini adalah rukun, kita terbayang rukun sembahyang. Rukun sembahyang. Kita diajar oleh guru-guru kita tentang apabila sembahyang mesti ada rukun-rukun sembahyang. Kan? 13 rukun sembahyang. Apabila mengambil wuduk, mesti menjaga rukun-rukun wuduk. Ada 6 rukun wuduk, kan? Apabila berpuasa, mesti menjaga rukun-rukun puasa. Ada 2 rukun puasa. Jadi maksudnya, perkara rukun ni penting, ya. Dan kalau kita ambil contoh sembahyang, 13 rukun tu, kalau kita tertinggal satu, 13 rukun, salah satu daripada rukun sembahyang adalah baca Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Jadi kalau kita tertinggal satu rukun daripada rukun tu, apa jadi? Batal sembahyang tu. Satu orang dia sembahyang, dia rukuk, dia sujud, dia tahiyat, dia bagi salam dengan baik, dia takbiratul ihram dengan sangat indah, tapi tak baca suratul Fatihah. Maka apa jadi sembahyang dia? Kita kata sembahyang dia batal, walaupun yang lain tu cantik. Kenapa? Ada tertinggal satu rukun. Jadi membatalkan sembahyang dia, menyebabkan sembahyang dia tidak dikira, tidak boleh dianggap sah. Ya? Baik, kalau itu maksud rukun, adakah rukun Islam pun macam tu? Maknanya satu orang tu dianggap Islam apabila selesai 5 perkara tadi tu. 1, 2, 3, 4, mengucap, sembahyang, puasa, zakat, haji. Selesai 5 perkara ni baru dipanggil Islam. Kalau tak cukup 5 perkara ni, dia dianggap batal Islamnya, begitu?
Ada orang ni mengucap semayang, puasa, zakat, haji tak pergi, sampai mati tak pergi haji. Adakah dia dianggap tidak Islam? Bila dia mati kita tanam di kubur Cina? Ataupun satu orang ni dia mengucap semayang, puasa tidak, balik-balik gastrik dia katanya kan. Kadang-kadang bukannya gastrik pun, gas ni sikit aja, trik tu yang banyak. Tak nak puasa, tapi zakat bayar, haji pergi, jadi tak puasa. Orang begini dah kurang satu daripada 5 rukun Islam. Adakah dikira Islamnya batal sebab dia tinggal rukun bah? Baik, ulama kata tidak. Walaupun satu orang tu tertinggal satu, tertinggal dua, tidak melakukan beberapa daripada 5 rukun Islam ni, tidak bermaksud Islamnya batal. Tidak maksudnya dia dah keluar dari Islam dan menjadi kafir, tidak. Jadi rukun di sini bukan maksud macam rukun sembahyang. Rukun Islam ni bukan maksudnya sama seperti mana rukun puasa ataupun rukun wuduk. Ya, yang mana rukun di sana kalau tertinggal terus batal. Tapi kalau rukun Islam ni 5 perkara ni maksudnya apa? Maksudnya perkara yang penting dalam Islam. Itu je maksudnya. Bukan maksud dia kalau tertinggal batal. Tak, dia sangat penting. Betapa pentingnya 5 rukun ini sehingga kan semua rukun-rukun ni adalah fardu ain. Daripada rukun pertama mengucap sampai kepada rukun terakhir pergi haji, 5 rukun ni hukumnya fardu, mana wajib, dan ain, individual. Perkara itu wajib dan wajib secara individu. Tiap-tiap orang Islam mesti buat. Tak boleh wakil kepada orang lain. Kan? Saya yakin anak-anak semua faham dah maksud fardu ain dan fardu kifayah kan? Dah diajar semenjak tingkatan 1 lagi. Fardu ain maknanya kewajipan yang mesti dilakukan oleh setiap orang Islam. Tak boleh wakil kepada orang lain. Tapi kalau fardu kifayah adalah kewajipan tapi boleh kita wakil pada orang. Kalau ada orang yang dah mewakilkan kita melakukan, artinya kewajipan itu sudah selesai dilaksanakan. Baik, ini mesti kena buat sendiri. Kena mengucap. Tiap-tiap orang Islam mesti mengucap 2 kalimah syahadah sendiri. Sembahyang kena sembahyang sendiri, tak boleh wakil pula. Hari ni abang sembahyang untuk satu rumah, besok mak sembahyang untuk satu rumah. Wakil, tak boleh. Setiap orang, kalau ada 10 orang dalam rumah tu Islam, 10 mesti sembahyang untuk diri mereka masing-masing. Tak boleh diwakil-wakilkan. Puasa, zakat, haji semua mesti diselesaikan secara individu, ya, individu, tidak secara kifayah. Begitu. Baik, sekarang kita tengok satu persatu daripada 5 rukun Islam ini. Rukun yang pertama adalah mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap maknanya apa? Mengakulah. Mengucap artinya mengakui. 2 kalimah maknanya 2 perkataan. Kita mengakui 2 perkara. Apa perkara yang pertama? Perkara pertama, mengakui tidak ada Tuhan lain yang berhak disembah kecuali hanya Allah saja. Mengakui hanya Allah saja yang berhak disembah. Yang lain-lain bukan Tuhan, tak berhak disembah. Itu satu bahagian. Kalau itu saja yang dia mengaku, belum cukup. Dia mesti mengaku pula perkara yang kedua juga, iaitu mengakui Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Kalau ikut dalam teks hadis ni, mengakui Nabi Muhammad itu adalah hambanya dan pesuruhnya. Hambanya dan rasulnya, ya Allah. Jadi setiap orang Islam mesti pernah mengucapkan bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dia mesti ucapkan apa? Asyhadu, saya mengaku, saya menjadi saksi. Saya naik saksi kalau bahasa dulu-dulu. Saya bersaksi bahawa tiada Tuhan lain yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah ataupun utusan Allah, Rasulullah, apa-apalah, memberi maksud yang sama. Mesti pernah mengucapkan 2 perkara itu, baru selesai rukun yang pertama. Dan bagus kita ucapkan ini setiap hari, ya. Ucap ini setiap hari, dan insya-Allah nanti kita akan rumuskan semua perkara ini dalam
dalam kesempatan ini juga insya-Allah. Baik, itu yang pertama lah, ya. Mengucapkan mana menuturkan, ya. Kedua, menunaikan sembahyang. Yang kedua adalah menunaikan sembahyang. Setiap umat Islam mesti menunaikan sembahyang. Sebab apa? Dia rukun daripada rukun Islam. Kalau siapa yang tak sembahyang, artinya tak lengkaplah dia punya agama Islam dia tu. Perkara yang besar dalam Islam tu dah hancur, ya, dalam diri dia. Walaupun perkara lain dia buat, sedekah, perangai mulia baik, semua dia buat, kan? Tapi sembahyang tak nak, kan? Itu menyebabkan dia rugi yang sangat besar, ya. Islam dia tu sangat dipersoalkan, apabila dia tertinggal perkara rukun-rukun Islam ini. Dan yang paling utama sekali adalah sembahyang. Dan menariknya sembahyang ini, kata salah seorang ulama bernama almarhum Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, ulama yang mahir terutama dalam ilmu tafsir, ya, daripada negara Mesir, ulama Al-Azhar. Jadi menurut Syekh Mutawalli Asy'arawi, dia kata sembahyang ini begitu hebat sehingga kelima-lima ataupun keempat-empat rukun Islam yang lain tu ada dalam sembahyang. Sembahyang ni begitu dahsyat sekali. Semua perkara yang empat lagi tu, rukun Islam yang empat lagi tu, terkandung dalam sembahyang. Mari kita semak. Yang pertama, mengucap kalimah syahadah. Dalam sembahyang ada tak mengucap kalimah syahadah? Jelas sangat. Kita mengucap kalimah syahadah, siap angkat jari telunjuk lagi, kan? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan? Maka adalah syahadah dalam solat, jelas. Yang keduanya, puasa. Dalam solat ada puasa tak? Berpuasa ada tak dalam solat? Ada, iaitu kita dalam solat mana boleh makan minum, ya. Perkara yang boleh kita buat di luar solat, banyak tak boleh buat di dalam solat. Bila kita takbir Allahu Akbar, dahaga pula nak minum sikit, boleh tak? Minum air mineral, bukan minum benda haram. Minum air mineral boleh tak? Tak boleh, tak benar. Seolah-olah kita sambil solat sambil puasa. Jadi ada puasa dalam solat. Zakat kita tinggalkan sekejap. Haji ada tak dalam solat haji? Orang melakukan haji mesti menuju ke Mekah, dan lebih tepat lagi mesti melakukan haji itu melibatkan Kaabah, iaitu tawaf di keliling Kaabah. Kita sembahyang menghadap ke mana? Menghadap ke Mekah. Sekarang ni kita dah ada teknologi canggih sampai tahap boleh menghadap betul-betul ke Kaabah dengan apa? Dengan kompas elektronik itu tepat betul kiraannya dah. Betul-betul ke Kaabah tu. Jadi itulah hubungan solat dengan haji, ya. Kemudian mana zakat dalam solat? Solat ni ada zakat ke tidak? Ada. Jadi apa maksud zakat? Zakat ini artinya adalah mengeluarkan sedikit daripada harta kita, kan, untuk diberikan kepada asnaf. Itu zakat. Mana kita ada harta dan harta kita ni wajib zakat. Bukan kita kena zakatkan 100% harta kita. Bukan. Kita kena zakatkan sikit aja. Kalau macam zakat duit tu 2.5%. Bukan 25%, banyak tu. 2.5%, tak sampai 3% pun. 2.5%, ambil sikit duit tu dan diberikan kepada pusat zakat. Itu zakat. Jadi dalam sembahyang apa zakatnya? Dalam sembahyang adalah kita memberikan sedikit daripada masa kita untuk Allah. Setiap hari kita akan bagi sedikit masa kita untuk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subuh 5 minit, zuhur 5 minit, asar 5 minit, maghrib 5 minit, isyak 5 minit. Total semua kalau 5 minit, lebih kurang 25 minit. Allah bagi kita 24 jam satu hari. Jadi setakat 25 minit kita berikan, tak sampai 30 minit pun, itu adalah sedikit zakat masa kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam sembahyang tu ada ke semua elemen-elemen rukun Islam. Menariknya. Yang ketiga, menunaikan zakat. Kita dalam
Islam sebagai umat Islam jangan lupa membayar zakat. Dan zakat ni ada dua jenis. Ada zakat fitrah. Itu setahun sekali itu zakat fitrah. Ya. Iaitu zakat yang dibayar pada bulan Ramadan. Itulah masanya bayar bulan Ramadan. Satu lagi zakat namanya zakat harta. Zakat harta ni tak kira bulan. Cukup masa bayarlah. Cukup masa bayar tak kira bulan apa pun. Jadi kedua-dua jenis zakat ni kalau wajib kepada kita, maka wajib kita menyempurnakannya, melakukannya lah, membayarnya. Jadi anak-anak semua ni belum ada perlu lagi membayar zakat kan. Nanti bila dah bekerja apa sebagainya, jangan lupalah nanti ada yang jadi peguam, ada yang jadi businessman dah, macam-macam kan. Jadi orang-orang hebat nanti ni jangan lupa bayar zakat kan. Bayar kat siapa? Bayar kepada pusat zakat. Nak bayar kat ustaz pun boleh, tak ada masalah ya. Mana tahu nanti ustaz pula jadi asnaf ya. Boleh bayar kat ustaz jugalah. Nanti ustaz akan minta ustazah kongsikan nombor akaun ustaz supaya ramai orang boleh bayar zakat kat ustaz, insya-Allah. Kemudian yang keempat iaitu menunaikan haji ya. Jadi antara rukun Islam juga menunaikan haji. Jadi sebagai orang Islam wajib setiap orang Islam ni usaha untuk menunaikan haji. Dapat atau tidak menunaikan haji itu cerita lain, tapi mesti usaha. Macam mana usahanya? Belajar tentang haji. Alhamdulillah anak-anak semua kalau dah tingkatan 4 tu memang belajar tajuk haji dan umrah kan. Belajar tentang haji. Macam mana ni tawaf, macam mana sa'i, macam mana melontar jamrah, macam mana bercukur, bergunting dan sebagainya, ihram. Belajar tentang umrah dan haji. Itu pertama. Yang keduanya, mengumpul duit untuk menunaikan haji. Anak-anak semua ni walaupun masih di bawah umur, boleh buka akaun tabung haji ya. Akaun bersama dengan ibu bapa. Balik rumah nanti minta ibu bapa, mak, bapa, saya dah ada ke belum akaun tabung haji? Buka akaun dulu. Jangan akaun pun tak nak buka. Buka akaun tabung haji. Akaun lain boleh buka, macam-macam akaun buka. Akaun tabung haji terlupa nak buka. Macam mana kita ni rukun Islam? Buka akaun tabung haji. Lepas tu nanti kalau ada dapat duit raya tu, kita ambil sikit dan masukkan tabung haji ya. Nanti bila kita dah bekerja, gaji kita tu kita potong masukkan dalam tabung haji. Jadi nanti akhirat nanti kalau kita tak dapat pun pergi haji, tak sempat pun pergi umrah, Allah Ta'ala akan anggap kita dah berusaha lah nak melaksanakan rukun Islam yang kelima tu. Tapi kalau akaun pun tak buka, nak jawab apa depan Allah Ta'ala? Rukun Islam tu tak dipikirkan langsung tak dipedulikan kan. Jadi hadis ni kita dah belajar ni, mudah-mudahan kita ada usaha ke arah itulah. Yang terakhir dalam hadis ini adalah menunaikan puasa. Berpuasa bila? Ramadan. Dalam Islam ni puasa wajib adalah puasa Ramadan lah. Puasa-puasa yang lain tu wajib disebabkan lain. Tapi yang terkenal sebagai puasa wajib tu puasa Ramadan. Jadi satu bulan Ramadan tu adalah bulan yang diwajibkan umat Islam untuk berpuasa. Menarik berkenaan puasa ni, mungkin kerana itu diletakkan di akhir. Puasa ni dia adalah satu perkara yang terbalik daripada 4 perkara lain. 4 perkara lain tu benda yang mesti dibuat. Mengucapkan 2 kalimah syahadah. Itu dibuat. Buat apa? Buat mengucap. Menunaikan sembahyang. Maknanya kena sembahyang. Kena buat perbuatan baca Qurannya. Kena gerak badan. Kan? Membayar zakat. Kena buat. Ambil duit. Bagi ke pusat zakat. Menunaikan haji. Lagi macam-macam nak buat. Kan? Kena kumpul duit. Kena pergi lakukan haji. Kena ada badan, ada anggota, banyak benda nak buat, betul. Tapi berpuasa Ramadan, apa yang kita kena buat? Buat apa? Tak ada yang kita kena buat. Bahkan yang kita kena tinggal. Kita kena tinggalkan makan, tinggalkan minum, tinggalkan perkara yang membatalkan puasa. Dia terbalik. Bukan kena buat, kena tinggalkan. Siapa yang buat, batal pula puasa dia. Faham tak ya? Jadi dalam 5 rukun Islam ni lengkap dah. Ada perkara yang berkaitan dengan badan, iaitu sembahyang. Ada perkara yang berkaitan dengan harta benda, iaitu zakat. Ada perkara yang mesti ditinggalkan, iaitu puasa. Dan ada perkara yang menggabungkan antara harta dan juga apa tadi tu?
badan, iaitu haji semua tu. Ya. Dan dalam 5 rukun Islam ini ada perkara yang bersangkut paut dengan hubungan kita dengan Allah, iaitu sembahyang. Kalau orang tak sembahyang, hubungan dia dengan manusia tak terjejas, tapi hubungan dengan Allah akan sangat terjejas. Dan ada dalam rukun Islam ni juga perkara yang ada kaitan dengan manusia, iaitu zakat. Zakat. Orang yang dia tak peduli kepada manusia lain, susah dia nak bayar zakat. Dia dah kumpul harta tu susah payah, tiba-tiba kena bagi pusat zakat. Orang lain dapat, orang tu apa dia punya kaitan dengan saya? Tak ada apa kaitan. Tapi sebab kita percaya Islam sebagai agama yang sebenar, maka kita bayar juga zakat. Walaupun orang tu tak ada kaitan dengan kita dan sebagainya, yang terima zakat tu tetap kita akan menunaikan. Jadi inilah dia. Sebelum Ustaz terlupa, susunan hadis ini dia sebut tentang mengucap dua kalimah syahadah, menunaikan solat 5 waktu, zakat, haji, puasa last sekali. Ini agak aneh, ya. Selalunya puasa ni sebelum daripada haji. Haji tu yang kelima. Sehingga orang kata rukun Islam kelima mesti haji, kan. Tapi dalam hadis ini, hadis ni sahih, tak ada silap. Betul memang begitu. Rukun Islam yang senarai nombor 5 dalam hadis ni adalah Ramadan. Jadi ulama bincang, kenapa lain macam susunan dia? Ulama katakan Nabi SAW bukan nak menyebutkan mana yang dulu, mana kemudian. Ini bukan tertib. Susunan ni bukan susunan tertib urutan 1, 2, 3, 4, 5. Mana nombor 1 dulu, nombor 5 kemudian. Tidak. Nabi SAW hanya nak senaraikan aja. Semua ni sama penting, kan? Semua ni rukun Islam. Boleh faham tak? Contoh, biasa Ustaz buat contoh beginilah. Apabila ibu kita pesan dekat kita, abang boleh tolong ibu pergi ke kedai sekejap, ya, kan? Sebab orang perempuan kalau nak keluar susah, nak pakai tudung, nak pakai baju lah, apa macam-macam, kan. Jadi suruh orang lelaki lah, tu penting, orang lelaki ada di rumah. Nah, bang tolong beli barang sekejap di kedai, tolong beli gula, garam, telur, roti, beras. 5 perkara tolong beli. Adakah kita kena ikut susunan tu waktu beli? Beli tu mesti beli gula dulu. Lepas tu baru cari garam. Lepas jumpa garam baru cari telur. Lepas jumpa telur baru cari beras. Mesti ikut turutan itu ke? Tidak. Kita yang penting ada kelima-lima benda tu, bawa dekat kaunter, bayar, balik, settle. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW di sini, hanya menyenaraikan 5 perkara tu tanpa menentukan mana yang dahulu, mana kemudian. Sebab itu kalau letak puasa Ramadan akhir pun tak ada masalah, kan? Tak ada masalah. Boleh faham, ya? Jadi dalam istilah hadis dipanggil ini tartibul zikri. Ini sahaja untuk dinyatakan, bukan tartibul aulawiyat, bukan susunan mana dulu atau mana kemudian, ya? Mudah-mudahan perkongsian kali ini memberi manfaat pada diri ustaz dan diri anak-anak sekalian. Mana yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah silap dari kelemahan diri ustaz sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.